nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang lebih baik PN umum saja sokong Anwar secara en blok ke semuanya, ke semua MP Perikatan Nasional, ke semua MP Perikatan Nasional umum saja sokong en blok kepada Anwar. Bagi saya bukan Perikatan Nasional, tapi bersatu. Lebih baik bersatu secara en blok keseluruhan, semua daripada bersatu sokong sajalah Anwar Ibrahim. Itu pendapat yang diberikan oleh Sahabuddin Hussein. Seorang lagi ahli Parlimen PN mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kini giliran ahli Parlimen Gua Musang dari Bersatu, Muhammad Azizi Abu Naim, yang berbuat demikian. Terbaru dari Jeli, sudah ada 4 orang, bukan 3 lagi. Bermakna sekarang sudah 3 ahli Parlimen PN, bukan 3 tapi ada 4. Sudah ada 4 dari Jeli lagi mengalihkan sokongan mereka, di mana sebelum ini Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, iaitu Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman daripada Labuan, lebih dulu menyatakan sokongan mereka kepada Anwar. Kali ini sudah ada dari Jeli lagi ya. Sama seperti dua rakannya, Muhammad Azizi juga memberi alasan keputusannya ini adalah untuk memastikan kebajikan penduduk di Gua Musang sentiasa terbela dan terus mendapat pelbagai manfaat, termasuklah peningkatan kemudahan infrastruktur sehingga tempoh penggal perkhidmatannya berakhir pada tahun 2027 yang akan datang. Artinya yang dimahukan melalui tindakan mengalih sokongan ini ialah beliau akan memperoleh bentukan keuangan sebagai ahli parlimen daripada dana kerajaan. Sebagaimana ditulis sebelum ini, masalah peruntukan ini bukan cerita dongeng. Ini memang betul. Ini bukan cerita dongeng di kalangan ahli-ahli Parlimen PN sebenarnya. Dia kalangan ahli-ahli PN dan mereka sebenarnya amat berharap kepadanya bagi memastikan hikmat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sebab itu adalah dijangka ada beberapa lagi ahli parlimen, terutamanya daripada Bersatu, yang akan turut mengalihkan sokongan mereka selepas ini. Dalam hal ini, tindakan Bersatu menggantung keahlian Iskandar Zulkarnain selama 4 tahun dan Suhaimi pula selama 6 tahun. Langsung tidak memberi kesan yang menakutkan kepada ahli parlimen yang lain. Selepas ini Muhammad Azizi dipercayai akan turut digantung keahliannya juga. Tetapi percayalah, akan ada lagi ahli parlimen Bersatu yang mengalihkan sokongan mereka. Lama-kelamaan nanti, letih begitu saja Bersatu melakukan tindakan gantung seorang demi seorang. Namun sokongan yang sedia dimiliki tetap juga hilang. Akhirnya keadaan itu tentu saja menyebabkan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional semakin hilang sokongan dan tidak lagi diyakini rakyat. Bersatu dan PN tidak akan ada banyak pilihan di hadapan dan mungkin tidak mampu langsung menghalang pengaliran keluar itu daripada terus berlaku. Tambahan pula, Perikatan Nasional sudah disenari tidak ada harapan lagi untuk menebuk atap atau menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar sehinggalah tibanya PRU16 akan datang. Untuk menangani keadaan ini daripada terus berlaku, satu-satunya pilihan yang tinggal dan terbaik ialah Perikatan Nasional harus segera mengumumkan sokongan secara terbuka, yaitu en blok kepada kerajaan dan Anwar Ibrahim. Dengan demikian, tidak akan berlaku lagi pengaliran keluar sokongan secara pintu belakang oleh ahli-ahli parlimen kepada Anwar. Bahkan semua ahli parlimen PN turut beroleh peruntukan untuk kawasan masing-masing. Dalam masa yang sama, lembaga disiplin Bersatu dan Perikatan Nasional juga tidak perlu lagi kerap bermesyuarat untuk menggantung seorang demi seorang wakil rakyatnya yang sudah beralih arah. Tidakkah ini dapat mengelakkan pembaziran tenaga,
dan masa serta berupaya untuk menjelmakan keharmonian dalam politik negara Malaysia. Nak jatuhkan kerajaan, tunggulah saja PRU 16 akan datang, dan ketika itu berperanglah habis-habisan. Sabuddin Hussein, 8 hari bulan November 2023. Pada pendapat saya setuju, tapi lebih baik bersatu yang masuk secara en blok, itu lebih mudah. Sukar untuk bawa secara keseluruhan Perikatan Nasional, tapi bersatu mungkin lebih mudah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Faizal Azumu, Timbalan Presiden Bersatu, patutkah dia letak jawatan? Sekarang sudah ada disahkan seolah-olah, dan sudah ada pembayang yang dinyatakan sendiri oleh orang dalaman, seolah-olah Peja ni dah tak berminat lagi dah untuk pegang jawatannya, sehingga dinasihatkanlah supaya letak jawatan. Kalau Peja memang betul-betul sudah tidak ada lagi hati, tidak berminat lagi untuk bertanggungjawab, memegang amanah, letak jawatan saja. Inilah yang dinyatakan oleh Rafi tentang Peja, Faizal Azumu. Peja seolah-olah tidak lagi berminat, kata Rafi. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, disarankanlah untuk meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri 9 sekiranya tidak lagi berminat untuk menjalankan tugasnya. Timbalan pengerusi Perikatan Nasional Negeri 9, timbalannya sendiri, iaitu Rafi Mustafa, mendedahkan dan berkata, ini kerana bekas Menteri Besar Perak itu dilihat tidak lagi memainkan peranannya sebaik mungkin selepas berakhirnya pilihan raya negeri PRN Ogos yang lalu. Nah, ini orang dalam parti sendiri yang beritahu benda ni. Jadi seolah-olah Faizal Azumu sudah berputus asa kah? Tidak ada lagi hati untuk menjadi ketua kah? Kata Rafi Mustafa dalam kenyataan beliau, kalau beliau rasa sudah tidak lagi berminat untuk teruskan tugasnya sebagai pengerusi Perikatan Nasional, sebaiknya serahkan segera kepada tokoh lain yang barangkali lebih sesuai dan dekat dengan Negeri Sembilan. Katanya, lagipun ketika beliau ambil alih jawatan itu pun memang sudah ada suara-suara yang tidak berpuas hati mempersoalkan kenapa melantik orang luar, sedangkan ada saja tokoh dari Bersatu di negeri ini, kata beliau. Itu kata beliau dalam Sinar Harian bagi mengulas dakwaan yang Ahmad Faizal seolah-olah seperti menghilangkan diri seperti PRN. Wah, ini memang nampak sangat tidak berfungsi lah. Kalau begini nampak sangat tidak berfungsi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kenapa mau pegang jawatan kalau tidak berfungsi? Beliau merupakan Pesuruhjaya PAS Negeri 9, menyerahkan perkara itu kepada pucuk pimpinan PN, namun berharap ia dapat diselesaikan segera demi menjaga imej gabungan itu di Negeri 9. Ujarnya, kali terakhir mereka bersua dalam mesyuarat postmortem selepas 2 minggu PRN, dan kini hanya berkomunikasi melalui kumpulan WhatsApp. Katanya PAS tiada masalah dengan beliau, dan ketika menghadapi PRN lalu, saya rasa kerjasama kita sangat baik. Dan kalau diperhatikan, PN Negeri 9 memperoleh pencapaian baik apabila menang di 5 kerusi Dewan Undangan Negeri dan hampir menang di 10 kerusi apabila tewas dengan majoriti bawah daripada 500 undi. Kalau ada masalah dalaman itu, biasalah katanya. Tapi kami dalam PAS memang tidak masalah dengan beliau, iaitu Ahmad Faizal Azumu. Cumanya dari pandangan saja, YB Peja seolah-olah tidak lagi berminat.
Tambahnya, oleh kerana jawatan itu milik bersatu, perlunya parti itu melantik seorang ketua yang dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin demi menjaga nama baik PN Negeri Sembilan. Untuk rekod, Ahmad Faizal Azumu dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan berkuat kuasa pada Jun yang lalu bagi menggantikan bekas ahli Parlimen Kuala Pilah Datuk Edin Sazli Syed yang digugurkan daripada jawatan itu. Ahmad Faizal berkata, pengambil alihan jawatan itu antara lain bagi membantu persiapan akhir jentera pilihan raya PN Negeri menjelang pilihan raya negeri PRN nanti. Bagaimanapun beliau enggan mengulas sebab Edin Sazli digugurkan daripada jawatan itu. Adakah kita akan melihat benar-benar terjadi Faizal Azumu akan letak jawatan? Adakah ini sebenarnya satu petanda, satu indikator, satu clue yang menunjukkan bahawa Ahmad Faizal Azumu dah tak ada hati dah untuk menyokong Perikatan Nasional, tak ada hati dah untuk menyokong Muhyiddin? Adakah ini indikationnya, tanda-tandanya, tanda awal? Saya dah kata tak mustahil dalam politik negara Malaysia yang moden ini, apa saja boleh berlaku. Denyo Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye.